Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan KBE 1, kumpulan nombor 3, ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu kesan negatif aliran pemikiran terhadap gaya hidup masa kini. Pengenalan. Kajian ini membincangkan tentang kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap pemikiran zaman kini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, definisi serangan ialah perbuatan menyerang iaitu melanggar, menyerbu, merosakkan dan sebagainya. Manakala bagi definisi ideologi pula, menurut Felix Tawang dan Hashim Ali Imran 2017 ialah sebagai ilmu dan cara kita mempersepsi dunia dan diri sendiri. Ideologi juga mengawal apa yang dilihat sebagai sesuatu alami. Perkataan ideologi berasal daripada bahasa Greek iaitu idea dan logos. Idea membawa maksud sebagai buah fikiran dan logos pula membawa maksud sebagai satu kaedah. Perkembangan dan kemajuan dalam aspek pemikiran telah membawa kepada kemajuan dalam ekonomi dan politik di sebuah negara pada zaman kini. Akan tetapi, mana tidak dapat dinafikan bahawa pemahaman ideologi yang bersimpang daripada garis kebenaran mampu untuk memesongkan akidah seseorang individu yang berstatuskan Islam. Ini kerana ideologi yang bebas dalam berfikir dan bersuara dalam menyatakan pendapat yang berkaitan dengan akidah dan mengulas bab hukum hakam tanpa memahami asas-asasnya menjadi ruang untuk saling mengutuk dan memurtadkan sesama umat Islam. Maka tersebarlah fahaman yang salah terhadap Islam itu sendiri. Di realitinya, umat Islam masa kini telah hilang sensitiviti tentang agama Islam dan lebih malang lagi, mereka mengatakan bahawa ajaran Islam itu sendiri dikira sebagai pemikiran yang kuno dan tidak mengikut peredaran zaman moden. Latar belakang. Menurut Wan Ismail Wandaga 2015, persoalan-persoalan yang berkaitan tentang aliran pemikiran telah menjadi satu ancaman yang amat besar bagi umat Islam. Pemikiran umat Islam hari ini telah dicelarutkan oleh golongan barat dan mewujudkan ancaman kesesatan dan kerosakan akidah, yang mana mereka telah menyebarkan aliran pemikiran negatif seperti fahaman liberal, hedonisme, sekular dan sebagainya. Menurut Muhammad Najib 2007, kesan daripada itulah kelompok ini menggunakan pendekatan akal dalam mentafsirkan ayat Al-Quran dan menterjemahkannya. Mereka mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran mengikut pandangan orientalis barat yang mana melanggar peraturan syariat Islam. Objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah untuk mengenal pasti kesan negatif budaya barat yang tersebar di seluruh dunia serta mempengaruhi gaya hidup masa kini. Yang kedua, menguraikan kesan-kesan kemerosotan pemikiran semasa terhadap akidah umat Islam. Dan yang ketiga, langkah-langkah untuk menangani masalah aliran pemikiran semasa dalam kalangan umat Islam saat ini. Skop kajian. Skop kajian yang dilaksanakan ini tidak mengkhususkan mahasiswa dan mahasiswi sahaja, akan tetapi melibatkan masyarakat awam juga sebagai responden dalam kajian ini. Bilangan responden dalam kajian ini seramai 70 orang. Kajian ini tertumpu kepada masyarakat di luar sana adalah untuk mengetahui sejauh manakah tahap pengetahuan dan tahap waspada masyarakat dalam menghadapi kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap gaya hidup masa kini. Metodologi kajian. Tujuan bab ini adalah membincangkan mengenai metodologi yang berkaitan dengan kajian ini. Bab ini dibahagikan kepada 4 subtopik iaitu pengenalan, reka bentuk kajian, instrumen kajian dan sampel kajian. Bab ini diakhiri dengan kesimpulan bab. Pengenalan. Metodologi kajian adalah mencakupi cara, kaedah dan pendekatan yang paling sesuai untuk digunakan bagi menjalankan kajian dan menentukan cara efektif untuk menyelesaikan masalah kajian. Metodologi kajian membolehkan sesuatu kajian yang dijalankan lebih bersistematik dan perjalanan kajian lebih terarah dalam mencapai objektif. Bab ini akan menjelaskan metodologi kajian yang digunakan dalam kajian yang dilaksanakan, metodologi kajian dan strategi yang disusun untuk mendapatkan maklumat dan data untuk mencapai objektif dan matlamat kajian dengan baik. Kaedah kajian. Kajian ini telah menggunakan kaedah kuantitatif bergantung kepada pandangan peserta atau responden. Reka bentuk kajian. Kajian ini menganalisis tinjauan dengan menggunakan kaedah kuantitatif di mana data-data responden yang terdiri daripada masyarakat dipungut melalui platform Google Form. Data dan maklumat yang diperolehi kemudiannya digunakan bagi melengkapkan objektif kajian. Tujuan tinjauan ini dilakukan untuk mengkaji tentang kesan-kesan negatif pemikiran semasa terhadap gaya hidup masa kini dari sudut agama dan saintifik. Pengenalan aliran pemikiran semasa. Pada abad ke-20 yang lepas, muncul aliran pemikiran semasa yang datang dari barat seperti sekularisme, humanisme, kapitalisme dan hedonisme. Yang pertama, sekularisme. Menurut Syed Muhammad Nakib Al-Atas, ia menghuraikan maksud masa iaitu masa sekarang yang bersifat kekinian dan tempat yang bersifat keduniaan. Ini berasaskan pemisahan agama dari semua hal-hal duniawi.
Yang kedua, kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang berasaskan hak milik pribadi atas semua jenis harta benda dan kebebasan mutlak ke atas individu untuk mengadakan persetujuan dengan orang lain dan mengikat dirinya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi mengikut pilihannya demi keuntungan dan kesejahteraan dirinya. Yang ketiga, iaitu humanisme. Humanisme adalah suatu sistem pemikiran yang memberi penekanan kepada nilai kemanusiaan dan kebaikannya serta menafikan kebergantungan manusia kepada unsur agama dan agama dilihat sebagai sesuatu yang menyusahkan. Yang keempat, hedonisme. Hedonisme menurut Kamus Dewan Edisi ketiga ialah pegangan ataupun pandangan yang mementingkan keseronokan ataupun kesenangan hidup. Kesan negatif budaya barat terhadap gaya hidup masa kini. Antara kesan negatif budaya barat terhadap gaya hidup masa kini ialah yang pertama, kebanyakan remaja sekarang banyak meniru budaya barat yang dipaparkan dalam filem. Contohnya, aksi-aksi yang tidak elok seperti pergaulan bebas, tanpa batasan, seks bebas, arak, dadah dan sebagainya. Yang kedua, hiburan yang melampau mengakibatkan remaja taksub dan leka terhadap sesuatu perkara. Hiburan ini bertujuan untuk menghilangkan tekanan. Contohnya yang diadakan di Malaysia iaitu konsert yang melibatkan penyanyi antarabangsa seperti Billie Eilish yang mendapat sambutan hangat daripada peminat. Yang ketiga, kesannya adalah hadirnya pemikiran ini membuat kita menjadikan faedah itu sebagai asas dalam ekonomi mengikut cara kapitalis yang mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat. Hal ini kerana contohnya dalam berhutang, penghutang akan dikenakan faedah dari jumlah yang dihutang. Ini menunjukkan aksi penindasan dan mendatangkan beban kepada penghutang. Yang keempat adalah kesan ini akan menggunakan ilmu duniawi tanpa dasar Islam. Hal ini disebabkan perkara tersebut mereka menjadikan aspek kebenaran sebagai matlamat utama. Seterusnya ialah kesan-kesan kemerosotan pemikiran semasa terhadap akidah umat Islam. Antara kesannya ialah berlakunya masalah keruntuhan akhlak khasnya dalam kalangan remaja. Hal ini menyebabkan terjadinya gejala maksiat seperti mengisap dadah, mencuri ataupun membunuh. Mereka terpengaruh dengan ajakan sebegini demi mendapatkan keseronokan semata-mata. Seterusnya, antara kesan yang lain ialah mereka tidak lagi melihat agama sebagai panduan dan sumber rujukan dalam menentukan benar dan salah sesuatu perkara. Masyarakat Islam kini cenderung melakukan perbuatan begini mengikut kehendak hati dan logik akal yang jelas bertentangan dengan syariat Islam. Akhir sekali, kesannya ialah seseorang terdorong melakukan pelbagai cara untuk memenuhi gaya hidupnya yang tinggi, padahal punca pendapatannya belum tentu setara dengan gaya hidupnya. Masyarakat begini tidak boleh dipisahkan dari gaya hidup hedonisme yang selalu ingin tampil mewah dengan mengikuti perkembangan semasa. Padahal kenyataannya, tren-tren sebegini tidak akan habis untuk diikuti dan jelas merugikan diri sendiri. Seterusnya ialah langkah-langkah untuk mengenai masalah kepemikiran aliran semasa dalam kalangan umat Islam. Pertama ialah seseorang perlu mengubah cara perspektif dan juga gaya hidup mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan dan mengukuhkan nilai-nilai murni dalam diri mereka ataupun kepada anak-anak mereka. Perkara ini perlu dilakukan tatkala anak-anak masih kecil. Kedua, penggunaan media sosial digunakan adalah untuk menyebarkan perkara-perkara positif yang berunsurkan keagamaan yang benar-benar berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah agar pengaruh buruk daripada budaya barat serta aliran pemikiran semasa kini dapat diatasi. Akhir sekali, Majlis Agama Islam di Malaysia perlu memantau puak-puak aliran pemikiran semasa kini, yakni mereka yang boleh memesongkan akidah dan iman seseorang Muslim supaya tidaklah berlakunya masalah kekeliruan tentang agama di dalam kalangan masyarakat Islam yang masih cetek ilmu ni. Seterusnya, kita masuk pada analisis dapatan kajian. Mempunyai 12 soalan dan setiap soalan telah dijawab seramai 70 orang. Soalan-soalan ini berdasarkan 3 objektif utama. Tempat tinggal. Berdasarkan Rajah 5, responden yang tinggal di bandar mempunyai bilangan majoriti sebanyak 62.9% daripada 70 responden yang terdiri dari 44 individu. Manakala itu, sebanyak 37.1% yang tinggal di luar bandar iaitu sebanyak 26 individu daripada jumlah keseluruhan responden iaitu 70 individu. Secara umumnya, orang yang menetap di bandar lebih terkesan dengan ideologi baru kerana mereka menjadi tumpuan orang barat disebabkan kecanggihan yang berlaku di bandar berbanding dengan orang yang tinggal di luar bandar kerana jaringan di luar bandar sukar untuk dicapai. Berdasarkan kajian ini, soalan pertama adalah mengenai pendapat responden tentang kesan ideologi barat dapat menggugat keimanan umat Islam. Seramai 41 orang responden bersamaan dengan 58.6% menjawab sangat setuju. Bagi pilihan jawapan setuju, seramai 18 orang dengan peratusan sebanyak 25.7%. Manakala bagi pilihan neutral, 14.3% mewakili seramai 10 orang responden. Berdasarkan Rajah 2, soalan yang diajukan kepada responden ialah serangan aliran pemikiran barat memberi kesan terhadap umat Islam dan ekonomi.
sebanyak 55.7%, iaitu seramai 39 orang daripada 70 orang memilih jawapan sangat setuju. Manakala sebanyak 37.1%, iaitu seramai 26 orang daripada 70 orang memilih jawapan setuju. Selain itu, seramai 5 orang memilih jawapan yang lain, iaitu neutral dan sangat tidak setuju. Raja V memaparkan kenyataan bahawa Barat membawa masuk ideologi kapitalis untuk menguasai dunia dan menjatuhkan umat Islam. Seramai 31 orang responden bersamaan dengan 44.3% menjawab sangat tidak setuju. Bagi pilihan jawapan setuju pula, seramai 18 orang dengan peratusan sebanyak 25.7%, manakala seramai 14 responden dengan peratusan sebanyak 20% menjawab sangat tidak setuju. Bagi pilihan neutral, 8.6% mewakili seramai 6 responden memilih pilihan jawapan neutral bagi pernyataan di atas. Objektif kedua kami ialah kesan-kesan kemerosotan pemikiran semasa terhadap akidah umat Islam. Ada 3 soalan yang dituju, antaranya ialah 1. Seorang Muslim yang humanisme boleh menjejaskan kedudukan amal perbuatan zahir dan batinnya. Seramai 39 orang bersetuju, 13 orang yang tidak bersetuju dan 13 orang yang menjawab neutral. Ini menunjukkan bahawa ramai yang bersetuju sikap humanisme adalah sikap yang tidak elok dan tidak baik dan juga mempengaruhi akidah umat Islam. Seterusnya, soalan yang kedua ialah tidak berpegang kepada ajaran agama dan tidak percaya kepada Tuhan membuatkan seseorang itu tidak terurus. Seramai 65 orang bersetuju, 1 orang yang tidak setuju dan 2 orang yang menjawab neutral. Di sini jelaslah bahawa tanpa agama membuatkan kehidupan seseorang itu kucar-kacir dan juga semakin hilang jati dirinya dan akidahnya. Soalan yang ketiga dituju ialah unsur agama dilihat sebagai suatu yang menyusahkan hidup manusia. Seramai 34 orang bersetuju, 33 orang tidak setuju dan 3 orang yang menjawab neutral. 48.6% masyarakat Indonesia teguh imannya dan bijak dalam mengatur masa dan jadual sehariannya serta setia menurut perintah agama. Dan juga 47.1% orang yang tidak bersetuju. Ini melambangkan bahawa sesetengah masyarakat kini lebih terjerumus ke arah negatif dan menganggap agama itu menyusahkan hidup mereka. Seterusnya, objektif ketiga kami ialah langkah-langkah untuk menangani masalah aliran pemikiran semasa dalam kalangan umat Islam. Di sini, kami tujukan 3 soalan kepada responden. Yang pertama, unsur-unsur ideologi baru dapat disebarkan dalam bentuk kecanggihan. Seramai 63 orang bersetuju, 1 orang yang tidak bersetuju dan 5 orang menjawab neutral. Ini merumuskan bahawa ideologi yang dibawa masuk kini melalui media sosial terutamanya. Untuk menanganinya, kita mestilah menghadkan penggunaan media sosial dan tidak mudah terpengaruh daripada anasir-anasir luar. Yang kedua ialah mengakui kewujudan Tuhan adalah sesuatu yang wajib. Seramai 67 orang bersetuju, 1 orang yang tidak bersetuju dan 2 orang yang menjawab neutral. Dengan beriman kepada Tuhan membuatkan kita lebih teguh dengan pendirian kita. Apabila kita beriman kepada Allah, anasir dan ideologi luar sukar untuk kita percaya dan terpengaruh kerana kita sentiasa berpegang kepada Quran dan Sunnah. Soalan yang ketiga ialah, riba dari sudut Islam adalah sesuatu yang haram. Seramai 68 orang bersetuju dan 1 orang yang tidak bersetuju dan juga 1 orang yang menjawab neutral. Ini jelas bahawa mereka tahu riba itu haram dan juga termasuk kepada langkah-langkah untuk menangani masalah aliran pemikiran negatif dalam kalangan umat Islam. Sebagai rumusan, terdapat pelbagai ideologi pemikiran yang muncul pada abad ke-20, seperti sekularisme, humanisme, kapitalisme, dan hedonisme. Sekularisme merujuk kepada kebebasan beragama, manakala kapitalisme ialah sistem ekonomi berasaskan hak milik persendirian dan kebebasan individu dalam aktiviti ekonomi. Humanisme mementingkan kebebasan, manakala hedonisme mementingkan kesenangan hidup tanpa bergantung pada agama. Okey, sekarang kita teruskan lagi dengan implikasi dan cadangan. Okey, implikasinya adalah apabila pengaruh ideologi barat yang tidak ditapis boleh membawa kesan ataupun impak yang buruk. Ini adalah yang pertama, kehilangan identiti agama. Kemudian kedua adalah budaya hedonistik yang merosakkan, iaitu pergantungan kepada hiburan yang berlebihan. Kemudian ketiga adalah ekonomi yang menekankan keuntungan. Yang keempat adalah peningkatan materialisme tanpa bimbingan agama. Jadinya salah satu contoh daripada yang menyebabkan implikasi itu terjadi adalah apabila filem-filem barat yang tidak ditapis masuk ke dalam Malaysia lalu menayangkan gaya hidup bebas mereka. Okey, kemudian kita masuk pula bahagian cadangan. Okey, cadangan pertama adalah mengubah perspektif. Okey, kita perlulah menerima sesuatu itu dengan pemikiran yang positif. Kemudian kedua adalah memperkukuhkan nilai murni, iaitu dengan kita tanamkan sifat-sifat yang baik dalam diri kita seperti tanggungjawab. Kemudian yang ketiga adalah mengawal pengaruh media sosial. Okey, dengan usaha ini kita dapat kurangkan kesan-kesan yang buruk. Kemudian keempat adalah menerka ajaran Islam. Apabila kita mendalami ilmu Islam ini dengan lebih mendalam, maka kita tidak akan mudah terpengaruh. Kemudian yang terakhir adalah para atasan perlulah memantau aliran pemikiran yang membahayakan akidah umat Islam. Contohnya dengan menyekat filem-filem barat yang boleh mempengaruhi akidah umat Islam. Okey.
Sekian sahaja daripada kami. Jika ada soalan, sila kemukakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.